Baru-baru ini, 2 hari lepas saya ada membaca berita berkenaan dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Mat Sabu, telah pun mengumumkan bahawa harga ayam akan diapungkan. Harga ayam bermula dengan 1 November ini akan diapungkan. Jadi timbul reaksi. Timbul reaksi sama ada adakah harga ayam akan naik atau akan turun. Malam tadi saya buat video, saya mengatakan kerajaan sudah melihat dan berkemungkinan besar harga itu sama ada kekal ataupun akan turun. Baik, hari ini, kita baca. Hari pertama pelaksanaan pengampungan harga ayam di pasar pagi. Baik, kita tengok harga jadi RM9. Harga siling RM9 something, RM9 lebih. Right. Ini gambar-gambar dia. RM7. RM7.79 whole chicken. Dia sudah ada gambar-gambar dekat sini. Okey. Ini gambar yang ditajangkan lah. RM9.40 adalah ada harga yang sebelum ini harga siling RM9.40, tapi ada yang menjual sehingga RM9, ada yang menjual RM7, RM7.79 ada. Di pelbagai tempat, pelbagai harga. So kena tengok lah. Baik. Kita baca berita yang Malaysian Gazette. 68 premis jual ayam melebihi harga shilling. Baik. Sebanyak 68 premis perniagaan di Semenanjung telah didapati menjual ayam melebihi harga shilling yang ditetapkan iaitu RM9.40 sekilo. Pemangku KPDN Datuk Armizan Muhammad berkata, harga ayam tertinggi dikesan dijual di Pasar Basah Rompin Pahang dan Pasar Basah Manir Terengganu iaitu RM11 sekilogram. Manakala paling rendah adalah mari-mari supermarket di Mersing pada harga RM6.49 per kilogram. Setakat satu tengah hari ini, sebanyak 1,484 premis di Semenanjung yang diperiksa dan daripada jumlah itu, 4.6% ayam dijual pada harga lebih tinggi dari sebelum ini, manakala 5.4% telah menjual pada harga yang sama atau pada harga yang kurang daripada yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey. So bermaksud pada harga apungan setelah dilakukan pada 1 November, setakat yang telah dilaporkan sebanyak 95% premis telah menjual pada harga di bawah daripada harga shilling sebelum ini. Now, ada kemungkinan tak harga itu akan naik turun, dia fluctuate? Sekarang ini yang menentukan harga ayam adalah kuasa pasaran. So yang menentukan disebabkan yang menentukan harga ayam adalah kuasa pasaran, maka kita sebagai pembeli bertanggungjawab untuk melihat dekat pasar mana yang kita nak beli. So di mana yang lebih murah dan sebagainya. So kita boleh compare. So sekarang ni dia macam jual baju lah. Tuan-tuan boleh pergi satu pasar ke satu pasar, ataupun kadang-kadang boleh tengok ke website, atau kalau dah kenal tokai ayam tu boleh call je. Berapa harga ayam hari ni? Tuan-tuan boleh pula pergi membeli dengan harga tersebut. Jadi dia boleh survey. Ni taktik yang boleh digunakan. Tuan-tuan kenal tokai-tokai ayam yang berjual kat pasar borong dan sebagainya, minta nombor telefon. Minta nombor telefon satu, kemudian pergi pasar lain, minta nombor telefon 2, ataupun tanya kawan-kawan jiran sebagainya, buat survey. Kemudian nyatakanlah, mungkin minggu ni nak beli hari Senin contohnya, telefon. Ayam berapa sekilo sekarang? Dia bagi tahu harga. Telefon ni. Pergilah buat survey. So daripada situ, dengan bila dia diapungkan, yang menentukan harga pasaran, harga ayam sekarang ini adalah pasaran dan tidak lagi ditentukan oleh harga shilling kerajaan. So daripada situ, macam saya baca malam tadi, subsidi tidak bocor kepada orang kaya, subsidi juga tidak bocor kepada warga asing. Dalam masa yang sama, peniaga boleh sekarang menentukan harga berdasarkan kepada pasaran, iaitu mereka boleh menaikkan dan turun harga dan boleh mendapat lebih keuntungan daripada situ. So, setakat 1 hari berlalu, mungkin kita kata, alah 1 hari baru tak apa. Kan ini 1 hari berlalu, tuan-tuan boleh nilaikan sendiri selepas dah beberapa hari, beberapa minggu dan beberapa bulan berlalu. Baik, saya nak bawa satu isu berkenaan dengan IHR ni. IHR, okey. Ini satu tulisan yang agak baik, saya kena baca. Daripada Dr. Suhail Zali Abdullah Baru. Okey, perjanjian WHO, CA Plus dan IHR 2005. Ada pihak yang membantah kemungkinan Malaysia akan menandatangani perjanjian di peringkat antarabangsa di bawah WHO bagi mengadakan inisiatif kesihatan yang lebih bersepadu dan komprehensif dalam menghadapi apa juga pandemik masa hadapan. Kedua-dua perjanjian itu adalah seperti berikut. Perjanjian WHO CA Plus adalah sebuah perjanjian konvensyen yang dicadangkan oleh WHO untuk menguruskan krisis kesihatan global seperti pandemik COVID-19. Perjanjian ini bertujuan meningkatkan kerjasama antara negara-negara dalam hal berkaitan kesihatan awam seperti penyelidikan, pembangunan, teknologi dan sebagainya. Perjanjian ini juga turut memastikan akses yang lebih adil dan berkesan kepada sumber-sumber kesihatan bagi negara-negara yang kurang berkemampuan. Perjanjian ini akan dapat dalam peringkat rancangan dan belum ditandatangani oleh mana-mana negara.
Manakala Aisyah 2005 adalah sebuah regulasi kesihatan antarabangsa yang telah ditandatangani oleh 196 negara pada tahun 2005. Regulasi ini menggariskan tanggungjawab dan hak-hak negara dalam mengawal dan melapor sebarang kejadian di peringkat global. Regulasi ini juga menetapkan kriteria dan prosedur untuk menentukan sebarang kejadian yang memerlukan tindakan. Sebenarnya, perjanjian CA Plus dan pindaan HR adalah perlu untuk meningkatkan kerjasama dan solidariti antara negara yang menangani krisis kesihatan global yang semakin mencabar. Inisiatif ini akan memberi manfaat kepada negara-negara yang kurang mampu untuk menghadapi krisis kesihatan dengan menyediakan akses yang lebih adil dan berkesan. Okey, inisiatif yang dikemukakan dalam perjanjian itu tidak akan melucutkan kuasa dan kedaulatan negara, tetapi sebaliknya mengukuhkan peranan mereka. Perjanjian CA Plus dan IHR 2005 tidak menyebabkan negara hilang kedaulatan dan kuasa ini dia di Pertuan Agong akan terlucut. Ini kerana perjanjian ini tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang menjamin kedudukan dan peranan ini di Pertuan Agong. Perjanjian ini tidak akan memberi kuasa kepada WHO untuk mengambil alih pemerintahan atau membuat keputusan bagi pihak negara-negara. Sebaliknya, perjanjian ini menetapkan tanggungjawab dan kewajipan negara untuk melaporkan setiap kesihatan awam bagi menubuhkan dan mengekalkan keupayaan asas dalam pengawasan dan tidak balas serta bekerjasama dengan WHO. Tidak benar jika ada pihak yang mendakwa perjanjian ini akan memaksa masyarakat dicucuk vaksin. Aisyah tidak akan memaksa memakai pengambilan vaksin, tetapi memberi peluang kepada WHO untuk menyediakan bantuan teknikal, saranan dan panduan. Okey. WHO sebagai... Okey, ini saya dah baca. Okey. WHO juga tidak memonopoli penjualan vaksin. WHO adalah agensi khusus Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sama ada kita sedar atau tidak, keputusan perjanjian ini melalui PHAIC telah pun dipatuhi. Dari 2005 hingga kini terdapat 7 pengisytiharan, iaitu pandemik H1N1. Ini saya nak cerita bahawa benda ni dah disign 2005 dah sebenarnya. H1N1, kita kalau ingat polio, Ebola, virus Zika, Kivu, kemudian COVID, kemudian monkeypox. Tiada keputusan PHP ini menyingkat kebebasan menentukan hala tuju negara sebaliknya. Tapi ada orang tanya, menteri kena bawa ke parlimen terlebih dahulu, dibahas di hadapan semua MP. Baru menteri sembang lebat nak buat hal ini. Nampak macam bagus, tapi masa depan siapa yang tahu? Saya nak jawab benda ni tuan-tuan. Pertama, menteri tak boleh bawa dulu kalau benda itu tak final. Saya kata semalam, sebelum benda ini nak dibawa ke parlimen, dia sekarang ini peringkat negosiasi. Setelah negotiate terma dan sebagainya, setuju tak setuju, negotiate. Okey, ini terma yang berkemungkinan dah final. Bawa balik ke negara masing-masing, tunjuk kepada parlimen, kabinet, bahas, AGC, Jabatan Peguam Negara, semua akan tengok. Menteri undang-undang semua akan tengok. Perdana Menteri yang akan luluskan kemudian. Itu yang kita kena faham. Bukan yang ketua Menteri Kesihatan boleh duduk kat sana, saya setuju, angkat tangan, sign. Tak boleh. Itu bukan tugas Menteri Kesihatan. Kan? Itu kita kena faham. Ini masalahnya orang yang tak reti benda ni tiba-tiba nak buat komen. Itu saya kata tadi. Kadang-kadang buat komen sebab dia senang di hujung jari kan. Dia kata ni, tetap nak bantah IHR. Nak bantah IHR apa? Benda ni dah laksana 2005 dah. Dia nak bantah buat apa? Kan? Saya nak tengah faham ni. Okay. Alright. So benda ni sebenarnya saya dah jelaskan banyak kali. Saya dah katakan dah berkenaan dengan ini. Dan kalau nak salahkan pun, katakanlah nak salahkan. Ini bukan salah kerajaan sekarang yang bawa benda ni. Pada zaman KJ dulu dah bawa. PN dah bawa. Ini kalau PN nak main isu ni lah. PN dah, ini kita warisi daripada zaman PN. Perikatan Nasional. Tapi dia tak kena mengena dengan parti. Ini bukan Perikatan Nasional punya salah atau apa. Ini negosiasi. Benda ni melibatkan negara. Siapa-siapa menteri naik sekalipun, dia akan bawa benda ini sebab dia melibatkan global. Faham? Aduh, kadang-kadang saya tak lah tuan-tuan. Okey, habis cerita tu lah. Ada di kalangan pelajar membawa senjata sewaktu solidariti Hari Palestin di sekolah-sekolah. Jadi adalah ahli kalangan ahli parlimen yang bukan Melayu ni mempersoalkan. Baik. Kemudian PAS membangkitkan, dia ambil gambar. Tengok, ada sekolah-sekolah ini. Saya tengok gambar tu. Dia bawa senjata, dia bawa pedang, dia bawa weapon. So saya tengok, ni weapon apa? Rupanya cosplay. Tu cosplay.
Lepas tu, Ninja Turtles pun terheret sama dalam kontroversi senapang di sekolah. Watak anime popular seperti Demon Slayer, Comic AS, Teenage Mutant Ninja Turtle telah menjadi bahan perdebatan mengenai kewajaran menggunakan senjata mainan Minggu Solidariti di Palestin. Ini juga menyebabkan sebuah sekolah di Pandamaran, Selangor mendapat perhatian kerana menganjurkan pertandingan cosplay untuk pelajarnya. Cosplay ialah kegiatan berpakaian seperti watak daripada filem, kartun, buku dan permainan video. Sejak hujung minggu lalu, mereka mempertahankan penggunaan senjata, telah berkongsi gambar di dalam pertandingan tersebut. Okey. Tuan-tuan, kita ni dah dewasa lah. Macam ni lah. Solidariti ni, okay, hari ni KPM pun dia kata dia dah mengeluarkan garis panduan. Kat mana boleh, kat mana tak boleh. Okay, baguslah, teruskan. Bagi saya, sebenarnya solidariti ni kita ajar murid-murid kita satu perkara. Humanity. Sebagai manusia, apa yang patut dan wajar kita lakukan sekiranya berlaku perkara, bukan di Palestin saja, di mana-mana di dunia. Bukan di Palestin saja, di mana-mana di dunia. Kalau kita, apa kewajaran kita, apa pandangan, apa perasaan kita sebagai manusia. Murid-murid ni dia tak faham lagi nak cerita konflik dunia, politik dunia dan sebagainya. Dia tak faham lagi. Politik Malaysia pun mereka tak faham, ni nak pula cerita politik dunia. Jadi kita bawa mereka kepada perkara yang lebih dasar, iaitu tentang kemanusiaan, tentang peri pentingnya kita membantu orang yang susah. Sesiapa saja sekalipun, itu sebenarnya yang kita kena cetuskan. Habis kat situ dah lah. Ini nak siap bawa senjata ni untuk apa sebenarnya? Saya tak faham. Even TMJ sendiri tegur. Nak bawa senjata untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Tak perlu. Cerita kan, in fact ada satu sekolah tu buat solat hajat. Okey, buat macam tu cukup lah. Itulah Minggu Solidariti. Kan? Mungkin dia bukan Islam. Bukanlah dia kata kalau kita Islam, kita boleh kata bersolidariti untuk rakan ataupun seagama dengan kita. Orang Islam di Palestin contohnya. Tapi yang bukan Islam, kita kata atas dasar kemanusiaan. Dah, enough kat situ. Saya malah nak cerita panjang-panjang bab ni, tuan-tuan. Ni kadang-kadang benda yang tak sepatutnya nak dijadikan isu pun nak dijadikan isu. Saya pun tak faham. Baik.